Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik 10 hadis dhaif. Dalam topik ini kita akan melihat 7 perkara. Yang pertama, pengertian hadis dhaif, ciri-ciri hadis dhaif, contoh hadis dhaif, hukum meriwayatkan hadis dhaif, hukum beramal dengan hadis dhaif, karya-karya berkaitan hadis dhaif, dan akhirnya pembahagian hadis dhaif. Perlu diingatkan, tajuk yang ketujuh ni, pembahagian hadis dhaif ini tidak terdapat dalam silibus kamu. Tetapi Ustaz melihat bahawa pembahagian hadis dhaif ini ataupun jenis-jenis hadis dhaif ini sangat penting supaya kamu dapat memahami beberapa istilah yang penting berkaitan hadis dhaif untuk perhatian kamu, insya-Allah. Okey, yang pertamanya, sebelum ni kita dah lihat bahawa jenis pembahagian hadis bila dilihat di aspek makbul, penerimaan ataupun mardud, penolakan, dia terbahagi kepada 3, sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Sahih dan hasan kita dah sentuh pada minggu lepas, dhaif pada minggu ni, dan insya-Allah maudhu' pada minggu hadapan. Jadi pada minggu ini kita akan lihat berkaitan hadis dhaif. Apa maksud hadis dhaif? Hadis dhaif ini, dhaif lawan daripada perkataan qawi, yang kuat. Tapi dhaif maksud di sini kita lebih menjurus ke arah maksudnya yang abstrak. Jadi iaitu tidak kuat ataupun lemah ataupun dhaif dari aspek matan ataupun sanad. Dari segi istilah, hadis dhaif bermaksud hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat hadis hasan ataupun sahih kerana ketiadaan salah satu syarat-syaratnya. Jadi pada minggu lepas kita dah lihat ada 5 syarat hadis sahih ataupun hadis dhaif. Masih ingat lagi? Yang pertamanya iaitu bersambung sanad. Yang keduanya perawi bersifat adil. Yang ketiganya perawi mempunyai sifat dhabit. Dhabit terbahagi kepada 2. Kalau dhabit yang tam, dhabit penjagaan yang sempurna, sama ada dari segi aspek hafazan ataupun dari aspek tulisan, maka dia dipanggil hadis sahih. Tapi andai kata dhabitnya, penjagaannya dari aspek hafazannya kurang bagus, tulisannya tidak baik, maka dia dianggap ghairi tam, maka diklasifikasikan sebagai hadis hasan. Yang ketiganya, yang keempatnya tidak mempunyai syaz, dan yang kelimanya tidak mempunyai illah. Justru kalau hadis-hadis mempunyai salah satu daripada tidak cukup syarat-syarat yang 5 itu, salah satunya tidak ada, maka dia tergolong sebagai hadis dhaif. Namun kita kena ingat, hadis dhaif ni dia punya tahapnya, jenisnya berbeza. Ada yang sangat berat dipanggil dhaif yang syadid, dhaif yang keterlaluan. Dhaif yang berat ni, yang syadid ni, contohnya hadis maudhu' paling berat sekali lah, memang ditolak 100%. Begitu juga hadis yang bawah pada level maudhu', munkar, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh penipu, pembohong, yang ditomah sebagai pembohong, itu dipanggil hadis munkar, yang berbeza dengan hadis-hadis siqah yang lain. Jadi ini dipanggil hadis yang berat. Yang paling ringan sekali dipanggil dhaif yang ringan sekali, biasanya disebut sebagai lain, disebut sebagai dhaif. Itu antaranya boleh diterima andai kata ada syawahid ataupun ada mutaba'ah, ada penyokong hadis yang lain. Okey. Kemudian yang keduanya, ciri-ciri hadis dhaif. Ini ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Jadi ciri-ciri ini andai kata ada, maka dia dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi kalau semuanya tidak ada, maksudnya hadis itu bersama sanad, perawi adil, perawi dhabit, dia tergolong sebagai hadis hasan ataupun hadis dhaif, bergantung kepada dhabit, ketepatan ataupun kekuatan, penjagaan, ingatan dan juga tulisan yang baik ataupun kurang baik. Kurang baik hadis hasan, yang baik adalah hadis sahih. Kemudian yang ketiganya, apa contoh hadis dhaif? Ustaz ingat contohnya sangat banyak. Hadis dhaif yang keterlaluan sebagai contohnya yang ditolak, yang boleh dikatakan hampir kepada hadis maudhu' pun banyak. Dalam amalan masyarakat Melayu pun banyak. Contohnya bila tiba bulan Ramadan, hadis berkaitan Ramadan, hadis berkaitan kelebihan solat tarawih,
Kadang-kadang hadis itu adalah hadis maudhu' yang memang ditolak sama sekali. Dan ada hadis yang bersifat mungkar yang sebaiknya ditolak. Antaranya hadis awaluhu rahmah. Ramadan tu awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Hadis ini sangat masyhur dalam masyarakat Melayu. Dari segi teksnya, hadis ini terdapat dalam Sahih Ibn Huzaimah. Tapi di sana apabila dinilai semula, dibuat kajian, terbukti bahawa hadis ini sama ada melalui jalur Abu Hurairah ataupun jalur Salman Al-Farisi, kedua-duanya terdapat perawi yang mungkar dan juga terdapat perawi yang majhul. Majhul maksudnya tidak diketahui. Mungkar dia ni hadis dia ni bertentangan dengan perawi yang sahih. Hadis matruk pula hadis diriwayatkan oleh perawi yang dituduh, yang ditohmah sebagai penipu. Antaranya jalur Abu Hurairah terdapat Salam bin Sawar, kemudian terdapat juga Maslamah bin Al-Salf. Jadi dua-dua perawi ini kita anggap sebagai dhaif yang bertindan. Maksudnya dua-dua kalau dalam satu isnad, satu rantaian perawi ada dua orang yang dhaif, malahan yang dhaif pula dianggap sebagai mungkar ataupun matruk, maka hadis ini dianggap hadis yang bersangatan dhaifnya. Begitu juga jalur Salman Al-Farisi, di mana jalur Salman Al-Farisi ini riwayatnya terdapat dalam Sahih Ibn Huzaimah. Tapi bila dibuat tinjauan, terdapat seorang perawi, Ali bin Zaid bin Juda'an. Ini perawi yang dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah. Begitu juga dalam riwayat yang lain terdapat juga perawi-perawi yang mungkar, yang majhul yang lain, seperti mana yang tertera, contohnya Yusuf Al-Nahdi dan juga Iyas bin Al-Abdul Ghaffar. Walaupun kedua-dua perawi ini tidak dapat dalam Sahih Ibn Huzaimah, tapi terdapat dalam Sahih lain, Ali bin Zaid bin Jud'an, iaitu perawi dari Ibn Huzaimah. Bahkan Ibn Huzaimah sendiri menyatakan bahawa Ali bin Zaid ini adalah seorang yang dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah. Justru kedua-dua jalur di atas tadi dia adalah lemah, dan kedua-duanya ada yang bersekatan lemah yang saling tidak boleh menguatkan. Justru hadis ini antara salah satu contoh hadis dhaif yang boleh kita fahami. Kadang-kadang ada setengah hadis tu, kalau kita tengok, dia bukan hadis tapi masyhur di kalangan masyarakat orang Melayu sebagai hadis. Contohnya kita bincangkan tentang hadis An-Nazafatul Minal Iman. Kebersihan sebahagian daripada kesempurnaan iman. Hadis ni dia bukan hadis. Dia ulama sebut dia lebih kepada kata-kata azhar daripada kalangan sahabat. Daripada kalangan tabi'in, dan dia bukan hadis. Tapi bila masuk dalam masyarakat Melayu, seolah-olah dianggap sebagai hadis. Bila disemak, rupanya tidak ada perawi pun. Justru kita tidak boleh menyandarkan kata-kata tersebut kepada Nabi SAW. Okey, kemudian yang keempatnya, apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Meriwayatkan ni termasuk juga dalam zaman kita ni adalah kita memberi ceramah, kita menyebarkan tentang hadis ini. Secara umumnya harus meriwayatkan hadis dhaif tanpa kita menjelaskan sifat-sifat dhaifnya itu. Maksudnya harus tanpa kita menceritakan sifat-sifat kedaifannya itu. Dia berbeza dengan hadis maudhu'. Sebab apa? Sebab hadis maudhu' ni tidak harus meriwayatkannya. Kecuali kita riwayatkan itu, kita mengajar sebagai contohnya dalam kelas. Kita mengajar, kita riwayatkan, kita mengajar, menjelaskan kepada orang dengan penjelasan bahawa hadis ni hadis maudhu'. Contohnya dalam kuliah di masjid kan, kita mengajar orang kan. Ini kita cerita hadis maudhu' ni. Kita cerita dengan kita menjelaskan bahawa ini hadis maudhu' sebab apa? Sekian. Itu dibenarkan, tidak menjadi masalah. Begitu juga kita menceritakan hadis dhaif tanpa kita menjelaskan kedaifannya. Namun ada syarat-syaratnya. Iaitu hadis dhaif yang kita ceritakan tanpa menjelaskan sifat-sifat kedaifannya itu boleh dengan syarat yang pertama, hadis itu tidak ada kaitan dengan isu-isu akidah. Contohnya hadis bukan sifat Allah, hadis bukan menceritakan tentang nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah ataupun perlakuan Allah.
Contohnya hadis yang menceritakan Ar-Rahman, Allah ni berada di arash. Contohnya kan. Kemudian jumpa hadis cerita tentang sifat Allah, bagaimana Allah duduk di arash itu. Maka itu tidak dibenarkan. Walaupun hadis itu hadis dhaif. Begitu juga tidak boleh digunakan untuk hujah. Untuk menentukan hukum syarak berkaitan halal haram. Tak boleh. Jangan pula kita, ini haram kamu buat ni sebab apa? Ini hadis dhaif ni. Cerita begini. Tidak boleh menetapkan satu penentuan berkaitan hukum syarak tanpa kita menjelaskan kedaifannya. Kalau kita sebut begini, kita kata ini harus dilakukan sebab apa? Sebab ada hukum, sebab ada hadis ni, iaitu hadis yang dhaif. Kita sebut hadis dhaif ni. Tapi kita nak sandarkan, tidak menjadi masalah jika disebutkan sifat-sifat kedaifannya. Ini menjadi tanggungjawab kepada penceramah, kepada kamu semua lah. Kamu semua ni ustaz-ustazah belakang ni. Kena berhati-hati dengan hadis dhaif. Kemudian harus meriwayatkan menggunakan hadis dhaif tentang targhib wa tarhib. Targhib maksudnya menggalakkan orang buat. Tarhib memberi amaran, jangan melakukan. Ataupun menerangkan fadail amal, menerangkan kelebihan amalan. Memberi motivasi, menggalakkan orang supaya buat baik. Boleh, harus. Tetapi jangan hadis itu terlalu dhaif. Tak boleh. Contohnya, kita sembahyang tarawih ni pada malam kedua, insya-Allah kita akan diberikan pada akhir kelak dengan emas, dengan bidadari semua. Rupanya bukan kata hadis dhaif, malahan hadis maudhu'. Sebab dalam sejarah Islam memang terdapat di kalangan ulama yang menggunakan hadis dhaif dalam riwayat mereka. Contohnya Sufyan As-Sawri. Sauri ni nama At-Tawari, salah ejaan ni. Sufyan As-Sawri, Muhammad Ibn Mahdi, Ahmad Ibn Hanbal ni ada sebuah kitab namanya Musnad yang diriwayatkan oleh anaknya. Imam Ahmad bin Hanbal ni, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dalam kitab Musnad tu memang mengandungi hadis dhaif. Sebab apa? Sebab dia memang antara manhaj dia, dia menggunakan hadis dhaif dalam pendalilan tertentu. Dengan selain daripada mengutamakan hadis yang diterima. Tapi maksudnya mereka menerima riwayat daripada hadis dhaif. Kemudian zaman kita ni kalau kita nak guna hadis dhaif tanpa sebarang sanad, kita disyorkan jangan menyatakan benda ni Nabi kata. Contohnya kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tak boleh kalau dilibatkan hadis dhaif tanpa sebarang sanad. Tapi katakanlah ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun rawa, maksudnya diriwayatkan. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tapi kemungkinan ada daripada Nabi ataupun telah sampai kepada kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya dipanggil dengan sirah tamrid. Maksudnya sirah ucapan yang kita sebutkan bukan ucapan yang pasti. Bukan ucapan yang qat'i, tapi bersifat zonni, bersifat tamrid, bersifat tidak pasti. Bahawa itu sama ada datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun datang daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kita tahu. Malahan menjadi kewajipan, wajiblah kita anggap sebab kepada ustaz-ustazah ni kalau nak menyebarkan sebarang hadis perlu memastikan sifat hadis itu sama ada diterima ataupun ditolak. Kalau ditolak hadis dhaif, sejauh mana kedaifannya? Adakah keterlaluan ataupun tidak? Kalau keterlaluan memang confirm kena tolak, jangan disebarkan. Malahan seharusnya ustaz-ustazah mesti meriwayatkan, mesti menyebarkan hadis sahih dan hasan sahaja. Hadis dhaif biarlah orang lain yang mengendalikannya, supaya masyarakat awam tidak keliru dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kelimanya, apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Ulama ada pandangan lah, ada 3 pandangan, tapi ustaz nak ambil pandangan majoriti ulama. Iaitu majoriti ulama mengharuskan kita beramal dengan hadis dhaif, iaitu hadis berkaitan fadail amal, hadis tentang keutamaan, tentang kelebihan sesuatu amalan. Namun bukan secara qat'i, dia ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak terlalu dhaif. Contohnya hadis yang diriwayatkan daripada perawi matruk, daripada perawi yang majhul ataupun perawi yang kazab, penipu, ini terlalu dhaif, tak boleh diterima.
Yang kedua, hadis itu dia bertepatan dengan prinsip ataupun dasar hukum syarak. Maksudnya dia di bawah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang kita amalkan. Maksudnya benda ni memang apa ni dianggap sebagai benda yang baik. Contohnya melakukan kebaikan. Kan kepada manusia, tolong bantu orang. Tiba-tiba ada hadis ni cerita juga bantu tolong orang. Tapi hadis dhaif. Maksudnya dia bertepatan dengan prinsip syarak dalam Islam. Yang ketiganya, bila kita nak amalkan, kita mesti beramal tanpa yakin bahawa itu adalah sahih. Ataupun itu adalah sabit daripada Nabi SAW. Macam tadilah. Amalan kita mesti bersifat zanni, tidak yakin. Ataupun bersifat tamrid, tidak pasti. Bahkan kita digalakkan untuk ihtiyat, berhati-hati. Maksudnya ihtiyat berhati-hati ni kalau boleh, tinggalkan saja. Tidak perlu. Gunalah hadis sahih yang lain. Sebab apa? Contohnya kita ambil hadis galakkan berbuat baik kepada manusia. Ustaz ingat berpuluh-puluh hadis sahih, hadis hasan yang boleh kita gunakan. Kenapa ambil hadis dhaif? Gunalah hadis sahih yang ada. Begitu maksudnya. Tapi macam Ustaz sebut banyak kali dalam masyarakat Melayu ni, oleh kerana hadis ni terlalu popular. Terlalu popular dalam masyarakat kita hingga kita anggap dia tu hadis. Malah ada yang anggap hadis yang diterima. Ustaz sebut tadi tentang an-nazafatul minal iman. Al-haya'u minal iman ada asas dalilnya. Malu sebahagian daripada iman ada asas dalilnya. Tapi kebersihan sebahagian daripada kesempurnaan iman itu bukan hadis. Tapi bayangkan sekolah kita dulu, kalau kamu ingat sekolah-sekolah kita dulu kan, di tandas tulis itu an-nazafatu minal iman. Tulis di bawah al-hadis Nabi SAW kan. Ada di sekolah kamu pun ada. Sedangkan dia bukannya hadis Nabi SAW walaupun maksudnya adalah baik. Adalah baik. Kemudian apa karya hadis dhaif? Karyanya banyak. Apa ni hadis dhaif ni antaranya karya yang menghimpunkan hadis dhaif saja. Contohnya Musnad Firdaus. Contohnya silsilah hadis dhaifah. Dia menghimpunkan hadis dhaif saja. Walaupun begitu silsilah hadis dhaifah oleh Al-Albani ni kena ada kajian semula. Sebab ada pengkaji-pengkaji yang dah buat kajian walaupun menghimpunkan hadis dhaif tetapi di dalam tanya bukan hadis dhaif, kadang-kadang hadis hasan juga. Jadi kita kena ada penilaian yang lain. Tapi kita nak cerita ini tentang kitab. Yang keduanya kitab-kitab yang mengandungi bentuk-bentuk hadis dhaif secara khusus. Secara khusus ni maksudnya hadis dhaif ini dia ada banyak kategori. Jadi kitab-kitab dia mengarang hadis dhaif itu mengikut ciri-ciri yang ada. Contohnya hadis mu'allal. Ada kitab hadis tentang hadis ilal oleh Abu Hatim. Al-Ilal Kubra oleh Imam Daruqutni. Hadis Musa contohnya Al-Marasil oleh Abu Dawud. Imam Abu Dawud. Ini banyak iaitu hadis-hadis dhaif secara khusus tentang benda-benda itu. Kemudian ada juga hadis-hadis dhaif yang diceritakan dalam kitab-kitab tarajim. Kitab-kitab biodata perawi-perawi dhaif. Contohnya Du'afa Al-Kabir, Unkhaili. Contohnya Mizan Al-I'tidal Imam Zahabi. Jadi lisan Mizan oleh Ibn Hajar Al-Qasrani. Contohnya ulama-ulama ini karang kitab biodata perawi. Kemudian bila nak cerita kata perawi-perawi ini dhaif, maka disebutkan antaranya hadis ini diriwayatkan oleh mereka. Maksudnya hadis ini adalah hadis dhaif. Kenapa? Kerana perawi itu adalah perawi yang dhaif juga. Ini terdapat dalam kitab tarajim biodata. Kemudian yang terakhirnya berkaitan tentang pembahagian hadis dhaif. Ini tidak terdapat dalam silibus kamu tapi sangat penting. Okey. Hadis dhaif ni banyak sangat pembahagiannya. Ustaz sebut ni yang sangat penting. Ada satu dua yang Ustaz tak letakkan di sini sebab dia memerlukan perbahasan yang panjang. Okey. Secara umumnya hadis dhaif ni kita dah sebut tadi dia ada 5 ciri yang tidak terdapat seperti mana hadis sahih dan hadis hasan. Contohnya sanad tidak bersambung, perawi yang tidak adil, perawi yang tidak dhabit, mengandungi hadis syadz, mengandungi illah. Jadi di bawah ini ada dia punya kategorinya. Contohnya sanad tidak bersambung yang secara zahir.
ada hadis mursal, muallaq, mu'dal, munqati'. Hadis sanad tidak bersambung yang bersifat tersembunyi. Ada mudallas, ada mursal khafi. Kemudian perawi yang cacat keadilan pula tidak adil, ada hadis maudhu'. Ini hadis palsu lah. Ada matruk, ada majhul, ada mubham. Kalau perawi yang cacat dhabit pula, dhabitnya tidak sempurna ataupun dhabitnya tidak ada dhabit, munkar, makhlub, mudharib, mudrash, musakhaf, muharraf. Ini nanti kita tengok ada definisinya. Dan Ustaz ingat tajuk ini sangat penting, kamu kena memahami istilah-istilahnya. Kemudian hadis syaz, kalau ada sifat syaz maka dipanggil hadis syaz. Kalau ada sifat illah dia dipanggil hadis mu'allal. Okey, kita tengok sikit satu persatu. Okey, yang pertama kategori hadis yang tidak bersambung sanad. Hadis dhaif sebab apa? Sebab dia gugur sanad. Kalau gugur secara zahir ada 4, gugur secara sembunyi ada 2. Walaupun di sana ada hadis lain, contohnya mu'an'an dengan mu'annan. Tapi kita tak nak sentuh lah ya. Okey, mursal. Apa maksud mursal? Mursal ni maksudnya putus sahabat, gugur sahabat. Mudah ingat itu lah, gugur sahabat. Kemudian di sana ada perbahasan tentang mursal as-sahabi. Ini istilah yang lain, istilah yang berlainan dengan hadis mursal. Dia ada hadis mursal, gugur sahabat, dia ada mursal as-sahabi. Mursal as-sahabi ni maksudnya hadis diriwayatkan oleh sahabat, tapi sebenarnya sahabat tu dia tak dengar pun secara direct dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana mungkin dia terlalu muda, mungkin dia lewat masuk Islam, mungkin ketika mana Nabi SAW menceritakan hadis tu, dia tidak berada di situ. Tapi ada perawi yang catat nama sahabat itu. Maka itu dipanggil mursal as-sahabi. Maksudnya perawi sahabat ada, tapi sahabat tu tak dengar pun. Tapi kalau hadis mursal memang jatuh pada sahabat, padanya sahabat. Maksudnya perawi itu qala Sa'id bin Musayyib qala Nabi SAW. Berkata Sa'id bin Musayyib bersabda Nabi SAW. Kita tahu bahawa Sa'id bin Musayyib ni adalah seorang tabi'in. Mustahil seorang tabi'in mendengar daripada Nabi SAW. Sebab apa? Tabi'in tu maksudnya orang yang bertemu dengan sahabat tapi tak pernah bertemu dengan Nabi. Macam mana pula dia nak riwayat daripada Nabi SAW? Maka hadis itu dipanggil hadis mursal, jatuh sahabat. Yang kedua mu'allaq. Mu'allaq ni adalah gugur perawi seorang atau lebih pada awal sanad. Contohnya qala Ibnu Majah. Ibnu Majah sebut apa? Sebut dua orang perawi, seorang perawi atau dua orang perawi yang gugur padanya. Maksudnya dia langkau. Itu dipanggil hadis mu'allaq. Hadis mu'dhal pula gugur dua orang. Dua orang atau lebih. Itu dipanggil mu'dhal. Sama ada di tengah ataupun di hadapan. Biasanya di tengah lah ya. Kemudian hadis munqati' terputus sanad. Awal, tengah ataupun akhir sanad terputus satu orang. Maka dia panggil hadis munqati'. Mudallas pula, ini bersifat dengan sifat tersembunyi, adalah hadis yang diriwayatkan dengan menyembunyikan keceritaan yang terdapat dalam sanad. Ini mudallas ni dia ada banyak jenis. Ini kamu kena ada pembacaan yang lain lah. Ustaz nak sebutkan secara ringkasnya, hadis mudallas ni adalah hadis yang ada kecacatan. Dia banyak, ada yang tadlis suyuh, tadlis taswiyah, banyak lagi. Kamu boleh cari bahan bacaan yang lain nanti. Kemudian mursal khafi. Mursal khafi ni, riwayat hadis ni daripada seorang perawi yang kedua-dua ni hidup satu zaman. Contohnya mereka hidup pada kurun keempat hijrah. Tapi sebenarnya kedua-dua ni tak pernah bertemu pun. Maksudnya seorang ni tak pernah samak, tak pernah dengar pun hadis daripada orang lain. Daripada perawi yang seorang lagi. Maksudnya walaupun mereka hidup sezaman, tapi mereka tidak ada bukti pertemuan. Itu dipanggil mursal khafi. Ini memang sulit. Memang tersembunyi. Hanya orang yang mahir saja dapat mengetahuinya. Sebab apa? Sebab bila kita nak melihat kajian sanad, kita akan mengkaji di antara sanad A dengan sanad B ni mereka bertemu ataupun tidak. Maka kita akan lihat dalam kitab Baydata, mereka rupanya hidup sezaman. Maka kita akan kata hadis ini hadis sahih sebagai contohnya. Tapi orang yang mahir dia akan kata, tidak, A dengan B ni walaupun hidup sezaman tapi mereka tidak pernah bertemu. Mereka tidak pernah menjadi guru ataupun murid.
Maka ini dipanggil mursal khafi, iaitu yang tersembunyi, gugur sanad secara tersembunyi. Kemudian yang keduanya perawi yang tidak adil. Ada hadis maudhu', palsu, hadis matruk, iaitu hadis diriwayatkan oleh perawi yang ditohmah dengan berdusta, berbohong, muttaham bil kadzib ataupun muttahim bil kadzib. Kemudian majhul ni maksudnya perawi ni kita tak kenal siapa. An rajulun sebagai contohnya, tak kenal siapa. Mubham pun lebih kurang macam majhul, tapi dia ada beza sikit. Sebab apa? Sebab mubham ni dia kita tak tahu. Dia sebut nama tapi kita tak tahu lelaki ataupun perempuan. Sama ada datuk ataupun nenek sebagai contohnya. Sama ada seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Mubham. Maksudnya dia ada kesamaran tentang perawi itu. Itu keadilan. Kemudian dhabit pula ada hadis mungkar. Mungkar maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif tetapi dia bertentangan dengan perawi yang siqah. Maksudnya hadis riwayat dia ni biasanya memang bertentangan dengan perawi-perawi yang lain. Dan perawi-perawi yang lain itu adalah perawi yang siqah. Maka hadis yang bertentangan dengan mungkar kita namakan hadis ma'ruf. Maksudnya hadis ma'ruf ni diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Hadis mungkar diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Dan kedua-duanya adalah bertentangan. Kemudian hadis makhluk. Makhluk maksudnya dipindah. Sama ada sanad ataupun matan. Maksudnya tertukar. Depan ke belakang sama ada bersifat kalimah ataupun bersifat ayat. Itu dipanggil makhluk. Makhluk ni dia bertukar kalimah dengan kalimah yang lain. Sama dia di depan ataupun di belakang. Maksudnya tertukar kalimah dan kadang-kadang menggunakan kalimah yang lain. Kamu boleh rujuk untuk tengok contoh-contoh. Kemudian mudharib. Mudharib ni adalah hadis yang ada diriwayatkan dalam bentuk berbeza. Berbeza tapi kedua-duanya ada kekuatan yang sama. Dan hadis ni tidak boleh disatukan ataupun tidak boleh ditarjih. Macam hadis mukhtalif hadis yang boleh ditarjih. Jadi dia ni tidak boleh ditarjih. Maksudnya hadis itu dipanggil hadis mudharib. Sebab apa? Sebab bertentangan antara salah satu sama lain. Ini hadis. Contohnya hadis berkaitan tentang zakat ada zakat dan juga harta. Ada yang kata zakat ini semuanya harta adalah zakat. Satu hadis lagi disebut yang berbeza. Maka ini dipanggil hadis mudharib. Kemudian hadis mudraj. Hadis mudraj maksudnya tambahan, dimasukkan. Maksudnya sanad atau matan asal tak ada, tapi kemudian dimasukkan. Maka hadis dimasukkan dalam matan, dimasukkan dalam sanad. Contohnya perkataan-perkataan asing yang dimasukkan. Itu dipanggil hadis mudraj. Kemudian hadis musahhaf maksudnya hadis yang berubah pada titik huruf. Titik huruf pun kadang-kadang bila berubah titik maka dia berubah maksud. Maksudnya ini dipanggil hadis musahhaf. Dia bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis muharraf pula dia berubah kalimah. Iaitu berubah pada sebahagian huruf. Tadi musahhaf ni titik huruf saja. Tapi muharraf ni sebahagian hurufnya berubah. Maksudnya dia berubah langsung dengan makna dia. Maka dipanggil hadis muharraf juga. Ini sebenarnya dari sifat dhabit, hafazan yang tidak baik, sama ada hafazan di dada ataupun hafazan melalui tulisan. Jadi dia berlakulah benda-benda begini. Kemudian yang keempat dan kelimanya ada syaz, ada illah. Jadi dipanggil hadis syaz, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah yang bertentangan dengan perawi-perawi lain yang ramai yang lebih siqah. Nampak tak ni? Hadis syaz diriwayatkan oleh perawi yang siqah bertentangan dengan perawi yang lebih siqah daripadanya ataupun bertentangan dengan perawi-perawi yang sama level dengan dia siqah pula tapi lebih ramai lagi. Itu dipanggil hadis syaz. Hadis yang pelik. Tadi kita tengok hadis mungkar dengan hadis ma'ruf. Jadi kita tengok hadis mungkar dengan hadis ma'ruf. Ini dhaif dengan siqah. Tapi kalau yang ini syaz dengan siqah ataupun perawi siqah dengan siqah juga. Tapi orang lain tu lebih siqah pada dia ataupun siqah yang lebih ramai. Maka hadis itu dipanggil hadis syaz. Maka hadis yang sebaliknya iaitu diriwayatkan oleh perawi yang siqah ataupun diriwayatkan oleh ramai perawi yang siqah yang bertentangan dengan hadis syaz itu, maka hadis itu dipanggil hadis mahfuz. Mahfuz ni berbeza dengan hadis syaz, lawan daripada hadis syaz. Dan hadis yang terakhirnya ada hadis mu'allal, iaitu hadis yang mengandungi illah.
kecacatan yang tersembunyi, walaupun pada zahirnya sebenarnya kita tidak nampak sebarang kecacatan. Ini hanya boleh difahami dan boleh buktikan oleh ahli-ahli hadis yang mahir. Contohnya hadis mu'allal ni, hadis yang kita bincangkan dalam topik yang sebelum ni, contoh yang Ustaz bagi tu, nampak hadis tu memang sahih, tapi bila dibuat di kajian, dia adalah cacat. Termasuk juga cacat ni adalah cacat yang kita sebutkan tadi, iaitu hadis yang apabila dibuat kajian, rupanya perawi itu tidak bertemu pun walaupun hidup sezaman. Kita akan lihat contoh-contohnya. Jadi Ustaz Asas setakat itulah tajuk syarahan berkaitan hadis dhaif. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Cuma hadis dhaif yang jenis-jenis hadis dhaif itu tidak termasuk dalam silibus kamu, tapi kamu kena memahami andai kata kamu mempelajari tentang hadis, iaitu jenis-jenis hadis dhaif. Wallahu alam, mudah-mudahan ada kebaikannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.